Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton wanita hari ini? Hari ini hari Isnin kan awal kan? Ya. Kami harapkan anda semua dalam keadaan yang penuh bersemangat, sihat dan ceria untuk sepanjang minggu ini. Double H hari ini. Kalau dengan Farid dengan Fatin double F. Hari ini double H, Hasfiza dan Awal Rizwana. Dia guna nama Hasfiza hari ini. Menemani anda selama 1 jam ini, insya-Allah dengan pelbagai pengisian dan perancangan yang telah pun disediakan oleh rakan penerbit kita. Ya, kita nak ucapkan jugalah ala-ala kesempatan ni pada hujung minggu lalu ramai yang mendirikan rumah tangga, ada akad nikah, ada wedding, resepsi dan sebagainya. Selamat pengantin baru kita ucapkan. Semoga berbahagia hingga ke syurga, insya-Allah. Alah, jap. Ada bonus minyak. Lambat lagi, bau tu jauh tu. Ada open house kot ni. Okey. Dan sebenarnya hari ini ada banyak sebenarnya kita nak kongsikan kepada anda penonton seperti yang telah pun kita kongsikan awal tadi. Dan ini antara perkara-perkara yang pentinglah macam Hawa kata tadi kan, hujung minggu ramai juga yang ada meraihkan sambutan ulang tahun, ada yang bernikah, open house dan tapi dalam masa yang sama kita harus akur juga bahawa kalau kita bawa anak-anak kita keluar ni, kita pasti kena terus memikirkan tentang SOP-SOP dan juga menjaga kesihatan diri kita dan insan di sekeliling kita. Ya, kebimbangan ibu bapa sekarang ni pastinya tentang HFMD, iaitu tentang penyakit kaki, tangan dan mulut dalam kalangan anak-anak. Oleh itu, laporan terkini daripada Berita Harian sebanyak 180 tabika dan taska diarahkan tutup berikutan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Dan kata Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid, daripada jumlah itu penutupan membabitkan 105 tabika dan 75 taska kecuali di Negeri Sembilan dan Melaka. Jadi inilah yang dilakukan untuk nak elak daripada penularan HFMD pula sekarang ni. Ya, itu kita kena penting tu, kita kena titik beratkan kalau kita bawa anak kita keluar, pastikan alat mainan mereka disanitasi dan sebagainya. Dan kalau kita rasalah macam ada rasa sesama ke batuk anak-anak kita ni, janganlah kita bawa pergi ke rumah orang yang ramai kan. Sama-sama untuk kita menjaga kesihatan dan juga keselamatan diri. Kami nak kongsikan sesuatu lagi yang menarik perhatian. Saya kira bukan saja kita di Wanita Hari ini, tapi yang juga menarik perhatian ramai dalam kalangan rakyat di Malaysia. Ini antara VT yang tular di TikTok, iaitu tentang seorang video yang dimuat naik oleh seorang pengguna dikenali sebagai Azhar Kamal di laman TikTok. Yang ketika ini di kaca TV ini kelihatan seorang wanita sedang menunggang motosikal di jalan raya bersama nota yang mengatakan dirinya sedang hamil. Dan malahan kan Hawa, yang menariknya lagi, dekat nota tu dia tulis dia minta maaf sekiranya dia menunggang motosikal tersebut secara perlahan sehingga mungkin boleh mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Dan tetapi ini adalah video yang sebenarnya tular daripada negara jiran kita, Indonesia. Itulah bila saya baca nota dia mula-mula ditulis mohon maaf jika pelan, saya sedang hamil. Saya ingat dari Kedah lah. Rupanya jauh di Indonesia, tapi apapun beliau seorang wanita yang hebat. Ramai yang memuji wanita ini sedang mengandung pun tetap bekerja keras dan kita harapkan sentiasa sihat dan selamat sahaja kandungannya. InsyaAllah. Okey, tetapi kalau kita nak bercakap tentang apa yang tular ini juga sesuatu yang menarik perhatian. Dan kalau kita bercakap tentang bakat dan kreativiti ni, macam-macam kreativiti. Ya, betul. Macam-macam kreativiti yang dianugerahkan kepada setiap individu. Dan ini yang menarik perhatian tentang seorang guru agama ini, yang mana beliau ni Hawa menunjukkan bakat yang sangat luar biasa. Selalu orang melukis kan, kena lukis betul-betul, kena tengok kertas, kena pandang kan. Tetapi beliau duduk dekat belakang kanvas dan beliau boleh melukis potret secara terbalik. Siap-siap dah tahu wajah Jimin BTS. Wow. Dan beliau ialah Jeffrey Dean Suleiman ya. Katanya awal-awal lukis potret Jimin. Ada peminat BTS dari sini untuk memenuhi permintaan salah seorang pengikutnya di TikTok. Kita kalau nak lukis dari depan pun mencabar, tambah-tambah pula dari belakang. Dan katanya macam-macam teknik lah yang pernah dilakukan. Jadi saya pastikan setiap lukisan yang dikongsikan kepada followers, kepada pengikut di laman media sosial menggunakan teknik yang berbeza. Okey, wow, hebat. Tahniah diucapkanlah kepada beliau dan saya kira ini juga sesuatu yang dapat memberi inspirasi kepada semua. Okey, sebenarnya hari ini ada banyak yang nak kita kongsikan bersama dengan anda penonton, dan hari ini kita nak cakap tentang satu topik. Hari Isnin ni santai-santai je. Kita nak cakap tentang move on. Bukan mudah nak move on, tapi kan kalau dengan move on je jangan ingat dalam perhubungan saja, dalam
relationship dengan mungkin bekas teman lelaki, bekas teman apa, wanita. Kan, tapi ada macam-macam perkara yang mungkin ada perkara yang lalu yang suka untuk dilupakan. Jadi kita nak tahulah hari ini macam mana untuk kita terus bergerak ke hadapan. Tak sedih lama-lama, tak marah lama-lama, tak kecewa lama-lama. Betul, tapi sebenarnya kan Hawa, kalau cakap tentang move on ni, orang selalu akan berfikir tentang itulah hubungan, hubungan yang lampau dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan. Move on ini juga ia meliputi pelbagai aspek. Contohnya seperti kerjaya, kena move on dengan kerjaya. Kalau kita dapat keputusan yang kurang cemerlang, macam mana kita nak move on? Dan pemberian orang yang kita sayang. Ya, ini yang kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton. Kalau mungkin anda juga ada pengalaman anda sendiri, mungkin dah selesa kat satu tempat kerja kan, tak tahu macam mana nak move on, kita dalam comfort zone dan sebagainya, ataupun anda mungkin ambil masa yang lama untuk move on daripada insan yang paling anda sayangi, anda boleh kongsikan bersama kami di media sosial yang tertera. Ya, kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Hari ini. Mengalami suatu tragedi pada diri seseorang pasti menjadikan ia sukar untuk dilupakan, terutama apabila ia melibatkan insan yang disayangi. Untuk meneruskan kehidupan atau istilah move on bukanlah perkara yang mudah jika insiden yang berlaku itu sangat mendalam kepada diri seseorang. Pastinya ia memerlukan masa yang lama untuk pulih dari rasa sedih dan trauma tersebut. Tidak dinafikan bahawa ada juga individu yang tidak memerlukan masa lama untuk terus move on. Namun ada juga yang tidak boleh melupakan peristiwa yang mendukakan itu sepanjang hayat sehingga mereka menjejaskan kesihatan dan juga kehidupan mereka. Seperti kisah seorang gadis yang tular di TikTok baru-baru ini yang dikenali sebagai Icha. Dia dikabarkan telah ditinggalkan suami pada usianya yang sangat muda dan mengakibatkan dia tidak mandi sehingga 3 bulan dan keadaan mentalnya mula terganggu kerana terlalu sedih dan tertekan dengan keadaan itu. Bagaimana keadaan ini boleh berlaku kepada diri seseorang itu? Berapa lamakah tempoh yang diperlukan sebelum seseorang itu untuk move on? Jadi laporan yang dikongsikan sebentar tadi sedikit sebanyak menggambarkan arah tuju perbincangan kita pada hari ini tentang move on. Move on seperti yang kita cakap kat awal tadi lah Fiza, bukan saja dalam perhubungan tapi banyak aspek kekecewaan, rasa marah. Kadang-kadang sekecil-kecil perkara yang berlaku semalam pun susah kita nak move on. Jadi overthinking, fikir terlalu banyak pula. Kadang-kadang kita kecewa dengan ending drama pun susah nak move on juga. Susah. Ini yang berlaku dalam kehidupan sebenar kita. Sama ada kita sedar ataupun tidak, itu berlaku sebenarnya dalam kehidupan kita setiap hari. Dan hari ini kita nak kongsikan topik ini dengan mereka yang lebih arif dan juga pakar, individu yang lebih arif dan pakar dan juga mungkin mempunyai pengalaman dalam kehidupannya yang ingin berkongsi bersama kita di WHI. Kalau di hujung sana, kita perkenalkan Encik Khairul Arif Razali selaku Pegawai Psikologi Klinikal Jabatan Perubatan Psikologi PPUM. Assalamualaikum. Apa khabar Encik Khairul? Waalaikumsalam warahmatullahi. Hafiza, Hawa, Puan Nabi. Saya sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang ke Wanita Hari Ini. Pertama kali ya? Ya, pertama kali. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Dan di sebelah saya ini saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi. Tapi kita kenalkan je lah. Kita bersama dengan Abi Abadi. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak atas masa yang diluangkan bersama kami. Terima kasih sudi jemput. Masya Allah, saya tengok Abi Abadi daripada saya sekolah. Tapi sekarang ni Abi Abadi masih lagi cantik macam ni. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Kita nak kongsikan tentang topik ini tentang move on. Kalau kita cakap move on, kebiasaannya orang akan kaitkan dengan kekecewaan, perpisahan, kesedihan dan juga kematian. Namun hakikatnya Encik Khairul, mungkin sebenarnya dalam kehidupan kita hari-hari ni banyak perkara yang kita perlu move on. Apa yang sebenarnya kita perlu tahu sedikitlah. Apa yang kita nak maksudkan sebagai move on ni sebenarnya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Terlebih dahulu bila kita bercakap ataupun mempunyai terma move on ini, ada mungkin beberapa pemahaman. Yang pertama mungkin dari segi move on, forget and move on. Yang kedua mungkin dari segi move on, menerima apa yang telah berlaku
Tapi pada masa yang sama, mengambil hakikat dan kenyataan tentang apa yang berlaku, itu pun boleh dikatakan sebagai move on. Kan? Jadi ada beberapa perspektif, tapi dua ini adalah perspektif yang saya fikir agak utama, dan sekiranya perspektif kedua itu yang mungkin kita ambil lebih perhatian, maka kita akan dapat proses, kita akan dapat lebih mencapai satu tahap penerimaan itu, yang mana kita akan merasa betul-betul terima daripada kita cakap, oh saya terima, move on. Jadi perspektif yang kedua ini saya fikir adalah move on yang mungkin ada baiknya untuk kita terapkan dalam minda dan juga diri kita. Cik Khairul, cara orang nak move on ataupun nak lupa apa yang jadi itu berbeza. Ada yang cepat, ada yang kata kalau kita nak lupakan benda tu jangan teruskan bercakap tentang perkara yang sama. Lagi susah kita nak bergerak ke depan. Jadi nak tanya berdasarkan pengalaman Kak Ebi sendiri kan dalam jua situasi yang berlaku, bagaimana apa yang Kak Ebi rasakan cara yang paling terbaik Kak Ebi bergerak ke depan tanpa terlalu pendam dengan satu-satu rasa yang tak seronok tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi. Sebenarnya kalau nak ikutkan, bukan saya kat sini. Sebab kejadian yang melibatkan saya dengan tajuk move on ni dah 14 tahun berlalu. Cumanya saya nak kongsikan sebersikitlah. InsyaAllah mungkin akan jadi benda yang boleh diberi, memberi manfaat pada orang lain. Pada saya kan, yang untuk episod saya sebenarnya saya dah lupa. Saya dah lupa sebab saya dah lama sangat move on dari kejadian tu. Memang sakit sangatlah pada awal dia sebab saya ada anak kecil-kecil. Itu je. Saya punya kesedihan sebabkan ada anak-anak kecil. Tapi saya cepat recover daripada keadaan tu sebab tak tahulah, saya bersyukur sangatlah. Saya bersyukur sangatlah Allah sayang saya. Itu dia yang permulaan saya ada kehidupan baru lah sebenarnya. Kalau tak berlaku benda tu, mungkin saya tak macam ni hari ni. Masya Allah. Dan kita bercakap tentang apa yang Ebi kongsikan ini. 14 tahun dah pun berlalu dan hari ini Ebi telah pun berada dalam fasa baharu kehidupan Ebi. Tetapi ada mereka yang mungkin dah 15 tahun dan 16 tahun sebenarnya mengalami fasa-fasa tertentu dalam kehidupan, belum move on. Betul. Masih lagi belum bangkit, belum bangun untuk menerima kehidupan baru. Cik Khairul, adakah salah sebenarnya? Adakah sebenarnya tak salah untuk seseorang itu mempunyai rasa sedih, hiba, kecewa, tidak mahu move on? Dan berapa lama kita boleh beri masa untuk seseorang individu itu untuk sebenarnya harus bangun, bangkit dan ada kehidupan baru macam yang Ebi katakan? Jadi berbalik pada apa yang berlaku pada Puan Ebi berkenaan dengan situasi peribadi dia sendiri di mana lebih daripada 10 tahun apa yang Puan Ebi alami. Maka bila kita nak katakan ada tak tempoh masa yang ideal untuk seseorang itu melalui proses move on ini, sebenarnya tidak ada. Tapi bila kita bercakap tentang perasaan yang Fiza kongsikan tu tadi, itu adalah perasaan-perasaan yang normal yang kita semua ada. Kalau kita tak ada bahagian perasaan dalam tubuh badan kita ni, kita seperti macam robot je. Kita cuma ada mungkin thoughts, pemikiran dan juga tingkah laku. Jadi perasaan yang kita ada ini, itu adalah apa yang membuatkan kita seorang manusia. Dan bila bercakap tentang mungkin situasi perasaan yang Puan Ebi alami, kita boleh anggap itu sebagai satu ombak. Di mana kalau mula-mula situasi itu berlaku, ombak tu mungkin agak tinggi, perasaan yang kita mungkin alami itu sangat intens. Tapi bila dah perlahan-lahan, ombak tu pun akan tenang. Saya suka analogi ini. Dia sebagai macam kehidupan ni pun macam ombak lah. Kadang-kadang ada pasang, ada surut dan sebegitu. Betul. Cik Khairul, ada setengah orang dia cepat saja nak move on. Tapi apa antara sebab utama setengah ni rasa susah sangat? Ambil masa yang lama. Sistem sokongan tak cukup kuat ke macam mana? Sistem sokongan yang kurang kuat itu adalah satu faktor di mana akan ambil masa untuk seseorang itu lebih lambat untuk move on. Mungkin juga dari segi situasi yang menyebabkan individu itu rasa perasaan-perasaan yang kita katakan macam grieving ini. Mungkin kalau itu adalah sesuatu situasi yang boleh dijangka, macam mungkin ahli keluarga dia ada penyakit kanser. Jadi dia dah ada macam penerimaan dari segi mindset. Mungkin akan ada tempoh lambat laun, individu ini akan pergi. Ada juga yang mungkin agak traumatik yang menyebabkan dari segi faktor ataupun kesan daripada situasi ini agak membebankan. Dan mungkin ada satu lagi yang agak tertekan sehingga menyebabkan satu perkara itu individu tersebut rasa macam tak dapat untuk move on daripada perkara ini. Jadi ada banyak faktor lah yang menyebabkan lambat laju
untuk orang itu boleh mencapai tahap move on ni. Faham, itu bergantung kepada keadaan diri seseorang itu juga mana saya kata faktor-faktor sekelilingnya juga. Ini juga mungkin berkait rapat dengan AB sendiri. Apabila AB berkata bahawa AB dah move on ketika itu, apa antara faktor-faktor penguat yang membuatkan AB rasa aku perlu bangkit, aku perlu bangun, aku perlu move on kerana ada banyak lagi perkara yang harus diselesaikan? Serah segalanya pada Allah. Itu yang saya cakap daripada awal tu, saya rasa bersyukur sangat Allah sayang saya. Saya melalui satu ujian yang sangat hebatlah untuk seorang wanita pada waktu itu. Dan memang satu ketika tu saya rasa macam saya tak tahu nak pergi mana dah. Memang ya Allah ya Tuhanku, kau tolonglah aku. Masa tu baru ingat Allah lah. Itu mana kena Allah bagi lah. Ada orang bila berlaku ujian-ujian besar macam tu dia lagi pergi ke arah yang tak sepatutnya. Tapi macam saya bersyukur sangat. Jadi saya minta kepada Allah tunjukkan satu jalan yang lebih baik. Dan Allah bagi sesuatu pada saya lah. Yang supaya saya terima kenyataan. Saya memang pada saya dah memang orang tak sudi macam itulah kan. Orang tak sudi. Jadi kita berbalik pada kadar dan kadar Allah lah. Sebenarnya saya masa tu lebih pada fikirkan anak je lah, insyaAllah. Kalau kita bercakap tentang apa yang AB kongsikan ni Hawa, kalau boleh dikatakan ini kenapa kita bawa AB ke sini hari ini, kerana walaupun dah 14 tahun berlalu Cik Khairul, tetapi apa yang AB pernah lalui dan bagaimana AB hari ini bersama keluarga, bersama bekas pasangan memberikan satu impak yang positif kepada masyarakat bahawa dalam kehidupan pasti ada pasang surutnya, ada dugaannya, dan bagaimana mereka mengambil perkara tersebut dan menjadikan kehidupan lebih harmoni hari ini. Macam mana yang mungkin orang terfikir nak dapat tu yang susah tu, macam mana daripada satu perkara yang menyedihkan hari ini baik, hubungan akrab, anak-anak dan sebagainya. Itu yang nak tahu. Sebab masing-masing ada kesedaran, baik dari pihak saya dan pihak bekas suami Nur Hakim. Kita ada kesedaran yang mana macam saya mulakan dululah. Mesti kita kena buka jalan untuk sesuatu yang lebih baik. Macam ada separuh pasangan dia bercerai, dia tak kasih anak jumpa bapa, anak jumpa bapa. Tapi macam saya, benda tu tak berlaku. Kita tak ada perebutan anak pun. Kita sama-sama jaga sebab tahu. Macam saya berbalik pada Allah lah. Tahu nanti Allah akan tanya. Jadi kalau saya jaga tak betul anak tu, jadi kalau saya jaga seorang, saya kena seorang. Jadi kita sama-sama ambil tanggungjawab untuk pegang amanah Allah tu. Jadi itulah kebaikan tu macam memang saya rasa saya nampaklah. Numa dengan Meme tu ditakdirkan bersamalah. Numa bukan saya punya lah. Tapi sebenarnya mencabar jugalah sebagai seorang selebriti, sentiasa ada reminder ni juga. Macam ada setengah orang mungkin nak move on tapi sentiasa berjumpa dengan orang tertentu di tempat kerja. Sebagai selebriti ada saja laporan-laporan di media dan sebagainya, dan untuk overcome, nampaknya kalau kita lihat keadaan Abi berjaya melakukannya dan semua orang dapat lihat. Macam saya dah hilang dah perasaan yang sebagai suami isteri tu tak ada. Kita ni nampak macam kita kawan. Memang kawan. Kalau saya raya sama-sama tu sebab memang anak-anak ada. Bukan, memang ada je orang kecam kata saya masih nak lagi kat Norman tu pasal nak raya sama-sama. Sibuk je dengan Norman. Macam kita pula salah. Dia dah terbalik dah sekarang ni. Nampak macam kita pula nak pergi rebut Norman. Macam saya rasa benda tu macam tak patut berlaku lah. Orang kata masyarakat kena lebih terbuka. Saya berbaik ni sebenarnya kerana Allah. Jadi kita nak anak-anak saya tu hidup dalam keadaan yang membesar, tak ada tekanan, keluarga yang harmoni, sebab kita boleh ke arah itu kan. Kenapa benda boleh jadi baik, kenapa kita nak pilih yang tak baik kan? Cik Khairul, ini yang harus juga kita kongsikan bersama dengan penonton, bagaimana daripada satu sisi ataupun fasa kehidupan yang berbeza dahulu, dengan move on ini membawa kepada satu arah kebaikan, lebih banyak kebaikan dan juga manfaatnya untuk anak-anak, keluarga dan juga persahabatan itu sendiri. Ini yang mungkin kita nak kongsikan juga kepada penonton kita. Tapi kita bukan nak cakap dari sudut perhubungan sahaja. Kadang-kadang macam Cik Khairul katakan tadi, ada individu yang mungkin menerima kekecewaan, sukar untuk move on apabila menerima berita kesedihan, bencana, kehilangan insan-insan tersayang, maupun ada dalam keadaan-keadaan tertentu individu yang mungkin dah bekerja selama berpuluh tahun, kemudian kehilangan kerja dan sebagainya. Ini juga mungkin memberi kesan dan impak yang besar untuk mereka terus move on. Bagaimana kita nak bantu mereka? Baik, jadi sebagai seorang individu yang mungkin ingin membantu mereka yang berada dalam situasi yang seperti Fiza sebutkan tadi, ada beberapa perkara bergantung pada situasi-situasi yang individu ini berada. Kalau contoh mungkin dari segi pekerjaan, mungkin bila mana akibat daripada COVID-19 yang kita masih lagi sedang alami sekarang, kehilangan pekerjaan ialah salah satu perkara yang ramai orang terkesan. Jadi mungkin sebagai peranan individu-individu yang rapat dengan situasi sebegini, dengan individu yang terkesan ini, mungkin salah satu perkara yang mereka boleh perlukan semudah
mendengar sahaja. Semudah mendengar sahaja. Kerana kalau kita bagi cadangan bagi apa-apa yang mungkin menyebabkan orang itu rasa lagi tertekan, mungkin yang hilang kerja ni okeylah, bolehlah bagi apa kata pergi kat apa-apa site-site yang mungkin boleh membantu. Pergi je mana-mana platform. Betul. Cuma kalau situasi yang macam kehilangan orang, kematian orang, itu satu perkara yang agak lebih berat. Jadi kalau kita boleh je memberikan, orang kata dalam bahasa Inggeris, empathetic ears, memberikan telinga untuk mendengar, itu pun bagi saya itu salah satu perkara yang amat baik daripada kita beri cadangan, beri kritikan, kan, berkenaan dengan situasi yang mungkin individu-individu ini mungkin alami. Cumanya apa yang saya boleh tambah berdasarkan situasi yang dialami oleh Puan Abby, salah satu perkara yang mungkin kita boleh juga ingatkan berkenaan faktor bagaimana seseorang itu boleh untuk mengalami satu situasi dengan lebih baik ialah dari sudut kekentalan dalaman diri, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai resilience. Bagaimanakah tahap individu itu berkenaan dengan this resilience level akan memberikan kesan bagaimana orang itu boleh menghadapi situasi yang mereka alami yang agak menekankan. Saya suka bila Cik Khairul sentuh tentang hal inilah, sebab bagi saya mereka yang melaluinya, yang nak move on ni tahu step-step dia apa. Layan perasaan, luah perasaan, tetapi mereka yang cuba nak tolong ni sentiasa bagi cadangan. Apa kata buat macam tu? Apa kata jangan layan sangat? Itu akan menambah tekanan, dan itu kita sebagai orang sekeliling kena tahu bagaimana untuk bantu mereka move on juga. Kita nak pergi ke arah itu pula, tapi sebelum itu jom kita saksikan TikTok yang dirangkumkan untuk anda. Rindu aku, sangat rindu kamu. Terasa sejak kau masih ada di dekatku. Tak mudah ku melupakan dirimu. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu. Hati, aku minta tolong kau sabar. Walaupun kau dah hampir rebah, tolong jadikan aku sebagai manusia yang kuat walaupun aku dah penat. Dan tolong jadikan aku sebagai manusia yang pemberani walaupun aku masih bersendirian. Itu dia perkongsian-perkongsian yang sempat dirangkumkan oleh rakan wartawan kita hari ini daripada TikTok. Terima kasih atas perkongsian tersebut yang dapat kami kongsikan bersama penonton wanita hari ini. Ya, dan sekarang ini kita nak tahulah tentang kesannya apabila seseorang itu terlalu melayan diri, susah nak move on, kesan-kesan dia kepada orang lain, Cik Khairul. Kesan-kesan kepada orang lain mungkin agak ketara, cuma yang lebih akan terkesan kepada diri sendiri terlebih dahulu. Mungkin di mana apabila seseorang itu mempunyai simptom-simptom yang menyebabkan boleh jadi ada kebarangkalian untuk individu itu mempunyai diagnosis kesihatan mental yang tertentu, seperti kemurungan ataupun perkara-perkara yang menyebabkan individu tersebut agak sukar untuk mengalami situasi yang mereka alami ini, maka ianya akan menyebabkan lebih payah untuk individu itu melakukan perkara-perkara yang sewajarnya bagi mengalami apa yang mereka alami tersebut. Okey. Baru-baru ini Cik Khairul dan AB di media sosial ada dilaporkan tentang seorang wanita ini yang tadi sempat juga dalam laporan kita kongsikan tentang seorang wanita ini yang ditinggalkan bekas kekasih dan sehingga 3 bulan tak mandi. Trauma dan sebagainya. Bila kita bercakap tentang move on ini, kadang-kadang mungkin kita ingatkan kita biasa-biasa. Tetapi kadang-kadang mungkin juga disebabkan faktor-faktor lain yang boleh mengakibatkan diri seseorang itu sukar untuk move on. Mungkin memang dah ada masalah-masalah tertentu. Adakah itu antara faktor-faktornya? Betul. Maka kalau individu itu tidak dapat melakukan sesuatu untuk menyebabkan apa yang dia alami itu diproses dengan cara yang lebih baik. Apa yang Fiza kongsikan itu tadi itu adalah dari segi tingkah laku ataupun behaviors. Maka ianya diterjemahkan daripada apa yang mereka alami itu yang menyebabkan agak
susah untuk individu tersebut menjalani kehidupan seharian. Untuk yang apa yang kita lihat ini adalah trauma hidup amnesia dan berperangai budak-budak amnesia ini adalah salah satu memory impairment yang mana mungkin individu ini tak dapat untuk ingat apa yang berlaku pada masa lepas. Ada certain tempoh yang dia block apa yang berlaku. Itu berkenaan dengan memori lah. Okey, baik. Dan kita pun nak pelajari daripada Abby sendirilah. Kalau tempoh masa yang diambil tu untuk move on, kadang-kadang kita bukan secara sepenuhnya, ada on-off juga. Bila saatnya rasa, okey dah lepaskan segala ni, dah boleh teruskan kehidupan macam biasa. Okey. Bila saya merasakan ada sesuatu yang berbezalah dalam diri saya, maknanya Allah hadiahkan sesuatu yang mana keyakinan yang sangat kuat yang apa yang berlaku memang dah dengan izin Allah. Maknanya saya menunaikan umrah lah. Kat sana saya dapat benda-benda baru. Dan saya sebenarnya sangat bersyukur keluarga, sekarang suami, anak-anak saya semua kata sangat-sangat membantulah, banyak memberi kekuatan pada saya. Orang keliling pun tak pressure. Jadi kita pun memang berusahalah ke arah yang lebih baik kan. Benda yang dah jadi, kalau kita nak pusing-pusing balik tak ada selesai kan. Dan saya kira kalau orang yang mengikuti perkembangan Abby Abadi daripada dulu, macam saya sih memang follow Instagram Abby Abadi daripada dulu. Jadi memang lihat daripada jual baju dari rumah, buat perniagaan macam-macam. Kalau kita lihat bagaimana seseorang itu move on, kadang-kadang kita perlu orang putih kata diversify. Kita perlu ada juga sibukkan diri kita, distraction ataupun kita kena cari satu perkara lain untuk kita buat diri kita sibuk untuk kita nak teruskan kehidupan. Adakah Ibu merasakan sebegitu juga ketika itu? Bukan. Saya sebenarnya bukan buat sibuk tu. Kita berusaha tu sebab saya nakkan anak-anak saya hidup selesa. Sebenarnya memang kalau ikutkan masa berumah tangga sampai sekarang pun saya tak mengharapkan pasangan punya pendapatan. Memang kita kena ada duit sendiri. Memang terbiasa. Jadi maknanya bila berlakunya perceraian tu, saya memang gunakan duit sendiri untuk hidup. Jadi saya walaupun kadang-kadang jahat-jahat juga mulut cakap-cakap pasal nafkah kan, tapi tak dapat pun kita jalan juga. Gitulah. Benda-benda yang memang saya rasa tak apalah. Kalau benda tu tak selesai kat dunia, nanti depan Allah jawab gitu. Tapi maknanya macam saya bekerja keras, saya berusaha untuk ada pendapatan, untuk lebih pendapatan mungkin berbanding orang lain sebab saya nak anak-anak saya selesa. Macam-macam lah sifat. Saya rasa kan personality seseorang tu juga yang bantu dia untuk mudah move on ataupun tak. Sebab ada setengah yang jenis melayan, malas nak fikir. Adakah mereka yang jenis suka overthink, suka analisis sesuatu yang buatkan dia susah nak ke depan? Itu salah satu faktor di mana kalau ada je benda-benda yang berlaku, benda kecil pun tiba-tiba akan overthinking. Kita panggil itu sebagai rumination lah, di mana individu itu akan sentiasa berfikir, akan cuba untuk mengingat walaupun benda kecil je, tapi kalau cara kita berfikir itu dalam satu kitaran yang mungkin tak ada jalan penyelesaian, mungkin agak payah untuk kita move on. Kalau kita berfikir tapi untuk fikirkan bagaimana ataupun cara untuk saya keluar daripada kitaran ni, itu adalah rumination yang bermanfaat. Jadi janganlah kita ambil perkara-perkara yang kecil tu untuk kita rosakkan diri kita. Maksudnya kita harus bangkit untuk buktikan kalau lah mungkin dalam hubungan percintaan, kekecewaan dan sebagainya, kita bangkit dan buktikan kita lebih bagus, lebih hebat, lebih berjaya daripada sebelumnya. Tetapi kalau dalam situasi yang berbeza pula, situasi kehilangan, situasi kematian yang mengejut dan sebagainya, bagaimana sebenarnya kita mungkin orang sekeliling, ahli keluarga maupun rakan-rakan boleh memberi ruang kepada mereka ini untuk heal ataupun untuk pulih kembali, Cik Khairul. Betul. Memang ruang adalah salah satu perkara yang amat diperlukan oleh individu yang seperti situasi yang Fiza kongsikan tu tadi. Di mana kalau kita rush orang tu untuk heal, move on, itu memang salah satu perkara yang agak menyusahkan lagi dan mungkin melambatkan lagi proses healing untuk individu ni. Cumanya bila mana Fiza bagi tahu tadi tentang matlamat ataupun cita-cita orang ni, bila mana dia dapat move on, ada cita-cita besar yang dia mungkin nak cuba capai, ada lebih baiknya kalau kita cuba fikirkan kecil-kecil dulu. Buat yang kecil-kecil. Kalau mungkin mulakan dengan tak nak mandi, 3 bulan tak nak mandi. Apa kata mulakan dengan bangun dulu daripada katil, pergi mandi. Satu langkah kecil dulu. Betul. Step by step. Baby step. Betul, baby steps.
Okey, dan pastinya penonton WHI ini sentiasa mendapat inspirasi daripada AB Abadi, dan kalau mereka nak dengarkan kata-kata semangat kepada mereka yang mungkin rasa beratnya untuk teruskan kehidupan dengan masalah-masalah yang ada sekecil-kecil perkara pun. Jadi kita nak dengarkan kata-kata semangat daripada AB kepada mereka. Okey, setiap manusia saya rasa Allah bukan rasalah, memang Allah berikan ujian yang berbeza. Jadi kena ada kekuatan dalam diri. Masing-masing kena sayang diri sendiri dulu sebelum kena sayang orang lain. Tapi macam tadi kalau Fiza awak tanya saya pasal kehilangan yang hilang, yang meninggal tu contohnya, saya memang tak jawapan lah. Sebab alhamdulillah lah setakat ni semua orang yang saya sayang ada dekat sekeliling saya lagi. Tapi untuk mereka-mereka di luar sana yang melalui kehilangan, memang kena redha lah, kena redha sebab semua yang hidup akan mati kan. Jadi kena ada, orang kata, kena set dalam diri lah. Setiap yang hidup akan mati dan kita akan melaluinya satu hari nanti. Walaupun tak nak pun, kita akan lalui. Macam perceraian mungkin berbeza lah kan. Berbeza. Kita marah-marah pun, marah kat dunia je. Tapi bila dah pergi tu, saya tak tahulah sebab saya pernah tengok sangat video-video orang yang macam rindu yang, orang kata, rindu yang apa orang panggil? Berlebihan. Bukan rindu yang berlebihan, rindu yang macam tak ada penghujung. Tak ada penghujung. Dia punya sedih tu. Saya belum lalui lagi dan saya harap saya tak nak lalui lah. Masya-Allah. Tapi perkara itu mungkin berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang bukan saja kehilangan insan terdekat dengan kita, tetapi kadang-kadang sahabat anda dan sebagainya yang mungkin itu individu-individu yang biasa dengan kita, memberi sokongan kuat kepada kita. Apabila kita kehilangan mereka, mungkin kita ambil masa sedikit untuk pulih, untuk membiasakan keadaan kita. Jadi Cik Khairul, mungkin Cik Khairul boleh kongsikan juga kepada penonton kita. Kadang-kadang kita dengar perkataan move on ni hari-hari. Tetapi mungkin ada juga dalam kalangan individu ini yang mengalami masalah ataupun sukar untuk move on ni sehingga boleh merosakkan diri mereka, boleh memberi kesan dan impak yang teruk pada diri mereka. Bagaimana mereka boleh mendapatkan bantuan dan apa peranan orang sekeliling untuk membantu mereka? Baik, jadi apabila seseorang itu mungkin mengalami satu situasi yang seperti Fiza kongsikan tu tadi, maka apa yang mungkin kita boleh cuba lakukan ialah untuk kenal pasti terlebih dahulu yang sebenarnya kita masih lagi berada dalam fasa untuk memulih. Seperti yang Puan Abi kongsikan tadi tentang bagaimana apa yang dia lakukan, dia cuba juga untuk beri perhatian kepada diri sendiri ataupun dalam bahasa Inggeris self-love. Memberikan perkara-perkara, melakukan aktiviti-aktiviti yang mungkin boleh menyebabkan kita rasa diri kita lebih disayangi oleh diri kita terlebih dahulu daripada individu-individu lain. Jadi mungkin berkenaan dengan apa yang kita boleh lakukan, seperti apa yang Puan Abi kongsikan itu tadi berkenaan dengan self-love. Tentang apa yang mungkin orang luaran boleh lakukan, seperti yang saya kongsikan itu tadi, berkenaan dengan hanya memberikan telinga, meminjamkan telinga untuk mendengar tentang apa yang berlaku oleh situasi individu tersebut berkenaan dengan situasi yang menekankan yang dialami oleh mereka. Ya, semuanya bermula dengan diri sendiri dululah. Betul. Kan, cari kekuatan diri, barulah senang untuk nak move on, teruskan kehidupan. Bukan untuk diri sendiri saja, dengan untuk orang-orang yang disayangi. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Khairul Arif Razali bersama kita di Wanita hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Ibi kerana bersama kami, pengalaman yang dikongsikan. InsyaAllah. Dan semoga perkongsian kita hari ini daripada Ibi yang berkongsikan pengalaman dan juga daripada Cik Khairul sendiri dapat memberi banyak manfaat kepada penonton-penonton kita yang mungkin ketika ini dalam fasa sukar untuk move on, tak tahu bagaimana nak mulakan fasa move on itu. InsyaAllah semoga ada banyak manfaatnya yang dapat diguna pakai dalam kehidupan seharian. Kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti ada pelbagai lagi perkongsian menarik yang akan terus kami kongsikan bersama anda. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini, ada banyak perkongsian yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan sesuatu juga yang menarik lah. Ini kita santai-santai lah hari Isnin ni kan, Hawa kan? Relax saja. Kita tengok apa yang dikongsikan oleh anda di ruangan media sosial TikTok yang ingin sama-sama kita saksikan. Silakan. Raya, 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 raya. Telefon tinggal. Pergi makan dulu. Telefon tinggal. Bagus. Telefon tinggal. Alright, tinggal. Kita tak nak ada gadget untuk tahun raya. Untuk raya tahun ni. Hey. Okay, thank you. Wow. Semua Okey. Guys, banyak dapat jual. Biarlah aku
sendiri dengan rindu, masa yang menawarkan segala kepedihannya. Ku yang tersiksa, ku hadapi dengan reda. Ku jadikan segalanya teladan titik. Itu dia tadi perkongsian daripada TikTok yang sempat dikongsikan kepada anda. Kalau kita bercakap tentang topik move on ini, sebenarnya kan Hawa kan, tadi ada banyak juga yang telah pun kita kongsikan bersama anda. Tapi hari ini kami nak bawakan sesuatu yang cukup istimewa kepada penonton wanita hari ini, bersama dengan seorang individu yang memang cukup hebat dari segi nyanyiannya dan seorang yang sememangnya membawakan lagu ini dengan cukup baik. Betul, untuk nak dapatkan feel dan perasaan sesuatu lagu itu, pelbagai perkara yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah lagu yang berjudul Sudah, yang asalnya sebenarnya lagu ini dicipta khas untuk arwah Siti Sarah. Tapi sebelum kita dengarkan lagu itu, Hawa, apa kata kita saksikan dahulu bingkisan personality bersempena dengan ulang tahun ke-38 TV3 bersama dengan individu hebat ini bernama Ruhil Syafinas. Saksikan. Assalamualaikum, bersama dengan saya Ruhil Syafinas Husin dalam Wanita Hari Ini. Memiliki personaliti menarik penuh karisma dengan senyuman manis setiap kali menghiasi kaca TV. Pasti ramai yang merindui figura ini. Ruhil Syafinas Husin memulakan kerjaya dalam bidang penyiaran pada tahun 1994. Pada awalnya, dia ditawarkan untuk menjadi pengacara program Majalah 3. Walau bagaimanapun, dia terpaksa menolak kerana kurang yakin untuk mengacara program tersebut. Kira-kira 6 tahun selepas tu, Puan Ezzah Aziz Fauzi, dia offer sekali lagi, tapi kali ini untuk Wanita Hari Ini. Dan kali ini dia cakap dengan saya, kita buat moran saja dan cuba. Dan waktu tu saya dah berkahwin lebih kurang dalam 3 tahun tapi tak punya anak, dan saya rasa macam saya perlukan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Jadi saya kata why not saya mencabar diri untuk buat untuk datang untuk sesi moran tu. Dan suami saya pun cakap kalau you buat I bangga. So saya fikir macam saya cubalah. Dan alhamdulillah dengan bimbingan daripada Ezzah Aziz Fauzi waktu itu, dan saya diterima dan saya terus diserapkan sebagai pengacara di Wanita Hari Ini. Meskipun sudah lebih 15 tahun meninggalkan bidang penyiaran, kemunculan pertama di kaca TV tetap menjadi kenangan terindah buat dirinya. Pada mulanya sangatlah nervous. Sebenarnya nervous tu tak pernah hilang sampai hari ini pun. Tapi bagi saya masa tu ialah persediaan yang rapi banyak membantulah untuk kita tidak jadi begitu nervous apabila berada di depan kamera, kan. Dan yang menariknya bila berada buat rancangan Wanita Hari Ini bukanlah macam rancangan-rancangan pre-recording yang lain, tetapi Wanita Hari Ini ialah program bual bicara setiap hari. Jadi kita kena bersedia dari segi pengetahuannya, dari segi mental, fizikal dan sebagainya, kan. Jadi ini yang mencabar sebenarnya. Selain mengacara, dia juga menggalas tanggungjawab sebagai penerbit bagi rancangan Nona dan Wanita Hari Ini. Kecintaannya dalam bidang penerbitan mendidik dirinya untuk lebih bijak membahagikan masa antara kerjaya dan juga keluarga. Bidang penerbitan ni you get to share your thoughts with others, kan. Ini ruang yang besar bagi saya. Kalau tidak kerana saya mengacara, saya tak push diri saya untuk membaca dengan banyaknya, kan. Dan jika tidak kerana bidang penerbitan, saya tak push diri saya untuk kenal lebih ramai orang, untuk faham lebih banyak perkara, kan. Waktu tu saya tak pernah pun saya rasa ini, tak pernah rasa penat. Ini yang saya rindukan sekarang. Saya selalu cakap dengan suami saya, yang saya rindukan hidup sebagai seorang penerbit dan juga pengacara di TV3 adalah suasana kerja tu. Kalau nak diikutkan kita di bidang penyiaran ni, gaji kita tak sebesar mana, tahu. Tetapi komitmen kita, terutamanya kru-kru di TV3 dan sebagainya, kan. Komitmen mereka berikan tu, Masya Allah, melampaui segalanya. Tahu. You bayangkan, saya
Sewaktu saya di TV3 tu, waktu saya di office lebih lama berbanding dengan waktu saya di rumah bersama anak dan suami. Sebagai seorang ibu, keluarga dan anak sentiasa menjadi keutamaan. Pada usia 37 tahun, Ruli Syafinas terpaksa melepaskan kerjayanya yang pada saat itu sedang berada di puncak demi memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya buat puas hati tercinta, Ruhil Patricia Agi. Assignment saya yang terakhir adalah ialah Minggu Fashion Week di Dubai. Minggu Fashion Week Islamic di Dubai, yang mana dalam perjalanan nak ke Dubai itu, sebelum nak berangkat ke Dubai itu, sebenarnya saya baru balik daripada Jakarta. Berada 3 minggu di Jakarta untuk syuting 54 episod program Mustika Ratu, dan saya balik-balik saja, saya berkemas-kemas, tukar beg, saya harus ke Dubai pula. Tiba-tiba anak saya yang berumur 7 tahun, Trisha pun sibuk berkemas beg dia. Saya kemas beg, dia kemas beg. Dan dia sibuk, dia cakap, "Mama, saya nak ikut Mama." Dia cakap. So, I kata, "Tak boleh sayang, Mama kerja," dan sebagainya. So, dia cakap, "I have money." Dia bawa tabung dia. "I have money, you can have my money. Kan, so you don't have to work." Sepanjang perjalanan 7 jam di Dubai, saya baru perasan yang sebenarnya selama 7 tahun usia anak saya tak pernah cuti raya bersama dengan anak saya. Jadi, saya fikirkan macam, Masya Allah, saya telah mengabaikan sebahagian besar ni amanah saya hanya kerana cinta saya terhadap bidang dunia penyiaran. Jadi saya balik pada waktu itu, tidak ada, Allah tarik segala rasa ralat tu. Kan, sayang sebab waktu tu semua benda tengah happening. Wanita Hari Ini rating tinggi, Nona rating tinggi, lepas tu saya mengacara dan sebagainya. Tetapi Allah tarik rasa ralat tu dan rasa redha yang kuat membuatkan saya rasa yang macam it's okay. Bagi Ruhil Syafinas, TV3 bukan sahaja tempat dia mencari rezeki, namun di sinilah sekolah kehidupan buat dirinya. Pengalaman sepanjang berada dalam dunia penyiaran telah mendewasakan dan menjadikan siapa Ruhil Syafinas pada hari ini.
Wow, itu dia. Jangan sudah lagi. Tak cukup puas. Okey. Ini dia persembahan sudah daripada Niki Parikat. Kalau kita dengarkan bait-bait liriknya dengan kekuatan vokal Niki memang meremang bulu roma. Tahniah diucapkan kepada Niki dan saya kira penonton-penonton juga mungkin merasai yang sama. Apatah lagi ada cerita di sebalik lagu ini. Mungkin kita boleh kongsikan. Niki, bila dilamar untuk membawa lagu ini yang mungkin semua orang pun tahu siapa sebenar penyanyi asal lagu ini, apa perasaan Niki ketika itu? Oh, takut. Takut sekali. Tapi Niki percaya pada lagu, Niki percaya pada cerita yang Niki boleh sampaikan dan itu Niki sandarkan semua Niki punya kepercayaan pada itu saja. Tak nak rasa takut, segan apa semua kan. Yang penting fokus tu kan. Ya, fokus. Kalau kita tengok persediaan Niki untuk nak betul-betul sampai dan masuk dalam lagu ini macam-macam yang dilakukan. Katanya sebagai anak teater, balut dalam selimut, ikat tangan dan sebagainya. Berapa lama melakukan rutin macam tu untuk dapatkan feel lagu Sudah ni, Niki? Niki mungkin buat dalam 5 round lagu tu sebelum Niki masuk vokal dekat studio. Sebab Niki betul-betul nak sampaikan satu cerita dari pengalaman hidup Niki sendiri serta pengalaman hidup orang-orang yang Niki kenal. Tapi bila dah pun menyanyikan lagu ini, dah pun saya kira hampir 2 bulan lagu ini di-release kan pada bulan puasa kan? Bulan puasa, jadi betul. bagaimana penerimaan dan sambutan peminat-peminat Niki? So far, Niki tengok ramai yang buat cover dan itu Niki cukup teruja dengan benda tu. Sebab Niki suka tengok interpretation orang-orang lain dan banyak cover yang sedap-sedap. Jadi Niki rasa penerimaan cukup baik dan Niki tersentuh sebab inilah balada pertama yang Niki riliskan sebagai satu single kan. Niki dikenali sebagai seorang penyanyi lagu rancak, lagu dance. Jadi ini first attempt untuk lagu balada dan Niki tengok sambutan memang cukup baiklah. Ya, kita dengar pun tadi memang rasa dia sampai. Jadi kepada penonton yang nak fahami tentang lagu Sudah ni dari sudut pandangan Niki sendiri, apa yang ingin diluahkan melalui lagu Sudah? So hari ini Niki rasa emosional sikit sebab tadi Kak Abby share dia punya pengalaman hidup dan Niki rasa cukup kena dengan lagu ni. Tadi Niki sampaikan, jadi Niki jadi emo sikit, sorry. Jadi apa soalan tadi, sorry? Bagaimana orang penonton nak faham dan saya kira lagu ni berat kan? Lagu ni berat dan Niki rasa tak susah untuk seseorang mendalami apa maksud sebenar lagu ni. Sebab Niki rasa semua orang boleh relate dengan perasaan putus asa, dengan perasaan tak tahu nak buat apa lagi. I dah buat semua. Jadi sudah. Dah sudah tu orang kata tak kuasa dah. Okey, dan kita nak ucapkan tahniah kepada Niki dan mungkin Niki seperti biasa peminat-peminat Niki yang mungkin nak tahu mengenali Niki dengan lebih rapat lagi, yang nak tahu perkembangan terkini, lepas ni ada showcase kat mana, ada konsert kat mana, bagaimana nak ikuti perkembangan Niki, bagaimana caranya? Ya, dekat Niki punya Instagram, dekat Niki punya Facebook ada segala update. Niki baru je habis showcase dekat Bobo Kuala Lumpur hari itu dan konsert akan datang dalam bulan Jun. Okey, pastikan kita ada seat untuk pergi konsert Niki. Okey, thank you Niki. Terima kasih Niki. Thank you so much. Thank you so much. Dan semoga lagu Sudah akan terus hit menjadi halwa telinga kepada pendengar-pendengar dan juga peminat muzik tanah air. Kita nak berehat dahulu. Dah berehat, saya belum sudah lagi. Kita akan kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Kembali lagi di Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana terus setia bersama TV3 dari awal siaran WHI sampailah sekarang. Harapnya segala perkongsian memberi iktibar dan manfaat buat semua, insyaAllah. Daripada topik kita sampailah kepada segmen personality kita tadi tu kan. Rindu saya pada Rugi Syafinas. Rugi Syafinas ni merupakan penerbit saya ketika saya mengacarkan Nona. Oh, sempat kerja sekali. Sempat dan juga penerbit di Wanita Hari Ini. Dan esok insyaAllah kami akan bawakan satu lagi topik kepada anda tentang kepentingan khasiat susu dan apa kesannya jika anda kekurangan nutrien susu. Tepat jam 12.30 hari esok. Kita jumpa esok ya. Ada menu juga tu kita nak kongsikan esok. Menu apa yang best? Ada 3 menu istimewa yang sesuai dengan susu. Jadi pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Dia ushawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wantanya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari
Usawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.